Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut kamu beroleh ketakwaan. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surah Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama dengan sewujudan kuasa pengurusan bagi kedua-duanya. Yang saya muliakan juga Al-Fadhil Tuan Imam yang telah pun sebentar tadi memimpin kita semua pada jemaah sekian dalam sama-sama kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan kefarduan salat maghrib secara berjemaah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima penyerahan diri kita sebagai sebaik-baik ibadah yang akan memberikan nilai yang terbaik kepada kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Juga para jemaah muslimin dan juga muslimah, juga anak-anak Tahfiz Ad-Diniyah yang mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah taala. Dengan harapan biasa kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersama kesihatan yang diizinkan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kepada kita kesihatan rohani yang terbaik untuk kita menjadikan iman dan takwa kita, insya-Allah taala berada dalam keadaan yang terbaik pada sepanjang masa dan berkemuncak di saat-saat yang paling penting, terutamanya di saat kita perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ajal maut menjemput kita. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan keizinan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kepada kita di sebalik kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini para jemaah sekalian dapat bersama dengan para jemaah sekalian untuk saya laksanakan tanggungjawab yang diberikan dan diamanahkan kepada saya untuk bersama dengan para jemaah sekalian memimpin tuan-tuan puan-puan anak-anak tahfiz dalam kita meneruskan pengajian kita berpandukan kepada kitab Taubat dan liku-likunya yang dikarang susun oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, di mana kita
pada saat ini para jemaah sekalian membincangkan satu tajuk yang berkait dengan kehidupan di alam akhirat besok, di mana Imam Ghazali rahimahullahu taala membawakan kepada kita pembahagian kehidupan manusia di akhirat kepada 4 golongan. Ini tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekian, anak-anak tahfiz sekian, sekadar ulang kaji. Nak cari tak jumpa kot tu, kat mana, nak cari bilik kat mana. Ustaz cuma beri ulang kaji sedikit untuk kita masuk balik kepada perbincangan. Bulan lepas kita bincang tajuk yang lain berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Jadi kita dah tinggal sebulan, maknanya 2 bulan lah. Kemudian barulah kita kembali kepada pengajian kita. Jadi yang dimaksudkan tadi lah berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan manusia itu kepada 4 golongan di akhirat besok. Golongan yang paling besar yang akan ke neraka, di mana mereka abadi di situ disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kembali kepada Allah dalam keadaan terlucut iman yang mereka sangka ada bersama mereka. Yang kedua jemaah sekalian, golongan yang kedua besar iaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mereka akan ke neraka terlebih dahulu untuk penyiksaan, untuk azab disebabkan oleh dosa yang mereka bawa sampai ke alam akhirat, di mana azab neraka itu akan membersihkan diri mereka. Selepas bersih mereka dengan rahmat Allah Ta'ala dipindahkan ke syurga. Kemudiannya selepas kira-kira tak lama 7,000 tahun sahaja, dalam pindahlah ke syurga kemudiannya. Yang kedua. Yang ketiga ialah golongan yang akan terus ke syurga dengan sebab mereka itu berada dalam tingkatan yang jauh lebih baik daripada orang awam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para salafus saleh, abid ahli ibadah dan segalanya, para jemaah sekalian. Manakala yang keempat, golongan yang sedikit ialah para anbiya, para mursalin, waliullah dan sebagainya, yang mereka itulah yang menjadi penghuni syurga yang bertempat di tempat yang paling mulia di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bincang dalam tempoh yang panjang tentang golongan yang kedua, itu golongan orang-orang beriman yang masuk ke neraka disebabkan dosa-dosa mereka sewaktu hidup di atas muka bumi ini. Kita bincang demikian untuk membawa suatu kefahaman dan kesedaran kepada kita, sebab kita semua termasuk dalam golongan berkenaan. Dan kita tak nak pada jemaah sekalian di akhirat besok kita ke neraka terlebih dahulu, selepas itu barulah kita ke syurga. Tak nak demikian. Kalaupun demikian sekalipun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempohnya merupakan tempoh yang singkat dengan azab yang paling ringan lah dalam kategori neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hasrat kita bersama. Jadi kita bincang ini pada jemaah sekalian untuk memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut dan golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang tepat untuk menjadi manusia beriman yang insya-Allah kita dapat bebas daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jadi kita bincang pada malam ini berkenaan dengan tajuk yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala anak-anak pada muka surat yang ke-117, iaitu berkenaan dengan darjat kebahagiaan sesuai dengan darjat keimanan. Mana bahagia itu bahagia di syurga. Jadi Imam Ghazali menyebut kepada kita bahawa besok di syurga keadaan kita bergantung kepada keadaan iman kita di dunia sekarang. Penentuan kita akhirat besok bergantung kepada iman. Iman elok, iman cantik, iman baik, maka besok di akhirat kita pun cantik, baik, elok insya-Allah. Gitu maksudnya. Tapi kalau di dunia ni iman kita compang-camping, ada masalah, iman ibarat mentega terbang tu masalah besar. Masalah besar lah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak demikian pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga, pelihara iman kita insya-Allah. Jadi pada jemaah sekalian, sebelum kita bincang tajuk ini, saya terlupa tadi bahawa kita seketika nak menjengah kembali ayat 184 yang telah pun saya bawakan tadi berkenaan dengan puasa. Allah Ta'ala sebut di situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang mana saya nak sentuh sedikit tentang bagaimana Allah memfardukan kepada kita satu ibadah yang namanya puasa dengan satu matlamat yang jelas, iaitu takwa. Tuan-tuan, puan-puan, pada jemaah dan anak tahfiz sekalian, kita berpuasa dengan sebab perintah Allah.
Cara puasa kita mesti dengan cara Allah. Sebab apa? Matlamat puasa Allah yang nyatakan pada kita. Itu kita nak bagi faham. Jadi matlamat puasa pada jemaah sekalian ialah takwa. Apa dia takwa? Takwa itu kata Nabi SAW dengan isyarat di dada. At-taqwa hahuna. Nabi sebut begitu. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya apa pada jemaah sekalian? Takwa itulah pembinaan jiwa, pembinaan hati. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang melayakkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Maka kata para ulama juga, takwa itu ialah anak kunci syurga. Dengan takwa boleh buka pintu syurga. Ada peluang masuk syurga. Tanpa takwa tak boleh masuk syurga. Cuma boleh masuk dari selain takwa Seri Gombak. Maka roti canai situ bolehlah. Takat tu boleh. Kalau takwa kita lah. Kita bina takwa cara Allah SWT, antaranya menerusi acuan ataupun sistem dalam ibadat puasa yang Allah fardukan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, apa yang saya nak sentuh sedikit dalam pertemuan pada malam ini, bahawasanya puasa, kebanyakan orang awam mereka puasa dengan cara mereka. Ini satu kesilapan besar. Dia puasa tapi dengan cara mereka, bukan cara Allah. Cara mereka maknanya mereka tak cuba nak ambil faham apa tujuan mereka puasa. Jadi tak lain tak bukan orang awam jemaah sekalian, puasa ni sebab apa? Sebab bagi mereka kewajipan. Tak puasa tak dapat raya. Gitu. Puasa sebab nak raya. Kan? Ramadan sebab ada Syawal. Cuba ada borang boleh isi skip Ramadan. Ramai isi borang kot. Tak payah ada Ramadan. Rejab, Syaban, Syawal. Lagi baik. Senang terus pergi. Lagi tapi kena juga sebab itu turutan dia. Kena isi pula. Kena berpuasa Ramadan baru dapat Syawal, dapat raya. Jadi puasa sebab nak raya. Salah. Puasa sebab nak raya satu benda yang sangat tak tepat. Maka demikian jemaah sekalian, akhirnya mereka ikut suka mereka membina sistem puasa tadi. Sahurnya macam mana, siang harinya macam mana, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga perut, menjaga tangan. Kadang-kadang sebut jemaah sekalian tidak mengikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya kepada buka puasa pun sama juga, ikut cara mereka. Allah yang suruh, bukan mereka yang suruh. Bukan mereka yang sistemkan puasa itu. Allah yang buat sistem. Ikut cara Allah. Sebab Allah beri jaminan, ikut cara dia, walaupun sebulan saja, selesai sebulan, boleh masuk syurga. Ulang balik, kita yang tak ikut cara Allah Ta'ala, habis sebulan dapat raya. Kita nak apa sebenarnya? Nak syurga ke nak raya? Nanti soalan dia. Puasa sebulan tu. Kalau nak syurga, ikut cara Allah. Nak raya, ikut cara kita. Dua pilihan. Mana yang lebih baik? Raya atau syurga? Gitu. Jadi para jemaah sekalian, Allah dah sebut bahawa la'allakum tattaqun, dengan puasa kamu beroleh syurga. Takwa tu syurga lah. Jadi kita nak biarlah jemaah sekalian, kita menghalangi puasa yang akan muncul tak lama lagi. Kita dah berada sekarang pada tanggal 27 Rejab. Bermula maghrib baru sebentar tadi, dah mula 7 Rejab, maknanya lagi 2-3 hari lah. Tak salah kiraan kita, Rabu malam nanti, esok lusa tulat akan mulalah tarawih. Maknanya ibadah tak makan minum siang hari itu bermula daripada hari Khamis. Tapi puasanya bermula daripada Rabu malam. Tuan-tuan, perempuan, para jemaah sekalian, ibadah puasa bermula daripada maghrib, bukan daripada lepas subuh. Ramai orang salah faham. Puasa mula lepas subuh. Tak, itu penghujung puasa. Puasa ibadahnya bermula daripada maghrib. Salat maghrib berjemaah itu ibadat puasa. Sebab hari yang bermula kat situ. Siang hari besok tu separuh hari dah berlalu dah. Dia berakhir bila? Maghrib siang hari besok. Bermaksud bahawa puasa kita para jemaah sekalian bermula dengan solat, bukan bermula dengan tak makan minum lepas waktu subuh. Itu salah. Dia mula dengan solat maghrib berjemaah. Itulah puasa sebenar. Tapi siapa yang jam kat situ pun tak lepas, hari bulan puasa pun seorang-seorang, kadang tak solat, maknanya jangan fikir soal takwa, tak dapat lah. Bahasa mudahnya macam tu jemaah sekalian. Sebab apa? Dia bermula di situ. Ada orang salah faham juga, dia solat maghrib tidak berjemaah, isyak tak berjemaah, datang surah nak jemaah tarawih, lagi jam, pening kepala, tak mengaji, tak faham. Gitu daripada muda sampai tua. Tahu-tahu dah tak ada, dah meninggal dah. Sistem tak betul. Maka macam mana nak mendapat takwa yang Allah janjikan syurga itu? Gitu. Ini sedikit muhasabah dan puasa pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan kepada kita,
beri hidayah kepada kita untuk kita jadikan puasa kali ini para jemaah sekalian sebagai puasa yang paling baik, puasa yang melayakkan kita ulang balik dapat syurga di akhirat besok, insya-Allah. Boleh ya semua anak-anak? Tuan-tuan sekalian, insya-Allah itu impian harapan besar kita bersama. Wallahu taala wa'lam, untuk sedikit perkongsian tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya yang bercakap ini dan juga tuan-tuan puan-puan yang sudi mendengar sampai ke akhir sebentar tadi. Kita kembali kepada kitab pengajian kita, kitab Taubat dan liku-likunya, untuk bincang tajuk yang saya nyatakan tadi berkenaan dengan kehidupan kita orang beriman di syurga di akhirat besok. Jadi para jemaah sekalian, anak-anak dari kitab tu boleh lihat bersama. Jadi di situ Imam Ghazali rahimahullahu taala, saya sebut dalam bentuk ringkasan ataupun rumusan, bahawa iman manusia yang beriman itu di atas muka bumi ini terbahagi kepada dua jenis sahaja. Dalam banyak kitab akidah yang lain, ini kitab tasawuf tapi bincang sikit pasal akidah sebab nak kait dengan perjalanan hidup kita sampai ke alam akhirat besok. Dalam kitab-kitab akidah ataupun tauhid yang lain, saya pun mengajar juga beberapa tempat kitab-kitab akidah ini, sebahagian besar ulama mengklasifikasikan iman itu kepada beberapa jenis, bukan dua, banyak, ada 5/6, ada 5/8 pembahagian iman manusia mengikut tahap ataupun taraf iman yang mereka bawa dalam hidup mereka. Namun Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam maksud untuk memahamkan kita soal kesudahan dengan iman itu di akhirat besok, menyatakan dalam kitab ini bahawa iman kita manusia yang hidup atas muka bumi ini terbahagi cuma kepada dua kelompok orang beriman. Gitu. Jadi kelompok pertama disebut sebagai iman taklidi. Dalam kitab tu ada iman taklidi. Yang kedua iman kasyfi. Iman taklidi dan juga iman kasyfi. Apa dia pada jemaah sekalian? Yang pertama itu iman taklidi. Imam Ghazali menulis dalam kitab ini, yakni iman taklid atau ikut-ikut, seperti keimanannya orang awam. Mereka ini mengakui apa yang didengarnya lalu menetap terus ke atas keimanan serupa itu sampai matilah, maksudnya menetap sampai ke mati. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat, terutama Allah Ta'ala sekalian, kita bincang kat situ. Pertama, kita nak bagi faham maksud taklidi, iaitu kata Imam Ghazali ialah ikut. Kita beriman dengan cara mengikut. Jadi pertamanya pada jemaah sekalian, kita kena faham, iaitu kita beriman mengikut siapa. Sebab ikut ni kena ikut yang betul. Sebab iman ni jalan untuk kita mempercayai, meyakini Allah, barulah terbit kepada ibadah. Amal daripada iman jadilah amal. Bermaksud kalau iman salah, amal pun salah. Percaya tak betul, maka pembuktian kepada kepercayaan pun tak betul. Boleh faham begitu? Boleh faham kot mana kita percaya cara yang betul, maka cara nak buktikan kepercayaan insya-Allah betul. Tapi kalau cara percaya itu salah ataupun kepercayaan itu salah, maka pembuktian kepada kepercayaan pun salah jugalah. Sebagaimana maksud sebut penganut agama lain, non-Muslim, mereka percaya kepada perkara yang salah, maka pembuktian kepada kepercayaan mereka pun salah. Contoh, kenapa mereka sembah berhala, patung dua kaki punya tinggi, gitu kan? Patung sembahan mereka tu. Sebab apa? Mereka percaya cara yang salah. Bagi mereka dalam patung tu ada roh, ada jelma, ada dewa. Begitu. Yang mana mereka sembah itu untuk menyembah dewa itu, yang bagi mereka diwakili oleh patung berkenaan. Jadi kita nak persoalkan fahaman itu. Cuma nak beritahu, nak bagi faham kenapa mereka buat demikian, sebab mereka percaya. Sebab tu akhirnya ada ritual agama mereka. Mereka menyembah patung tadi, yang patung tu pula dibuat dalam bentuk yang seolah-olah mewakili orang Islam. Ni ada ni. Tuan-tuan, bukan bercakap kosong ni, boleh cari kat YouTube pun ada banyak lah. Internet ada banyak cerita ni. Bagaimana mereka menyembah, maaf sebut, patung yang digambarkan sebagai, maaf sebut dengan nama sekali ni. Kalau kena nama tu ada kat sini berbetulan, maaf sebut. Tapi nama mereka dia orang beri nama. Patung dipanggil apa?
Haji Mustafa macam tu, Datuk Gong macam tu. Ada sebab bagi mereka. Maka untuk mereka buktikan mereka percaya, mereka buatlah kepercayaan tu. Akhirnya mereka sembah patung, mereka bercakap bahasa Melayu dengan bagi mereka roh kepada orang yang mereka sembah tadi, orang-orang baik itu. Gitu. Jadi ini satu kepercayaan yang batil menatijahkan tindakan amal yang pun batil juga. Tak betul, salah. Jadi kita sebutkan bahawa dalam soal kita beriman kepada Allah SWT, kata Imam Ghazali, iman taklidi itu kita beriman mengikut mereka yang membawa kepada kita jalan beriman, cara beriman kepada Allah Ta'ala yang sekian-sekian. Maka menatijahkan ibadah yang sekian-sekian berpandukan keimanan tadi. Tuan-tuan, perempuan, pada jemaah sekalian, jadi rekasnya kita ni beriman taklidi itu ikut siapa? Mudahnya kita faham jemaah sekalian, kita mengikut ulama-ulama yang membawa jalan ataupun cara keimanan menerusi jaluran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh faham segitu? Kita beriman cara macam tu, ikut acuan itulah. Sebab di sebalik kita ini ada yang lain. Di luar daripada Ahlus Sunnah Jamaah ada yang lain. Mana ada orang lain yang mengaku beriman tapi mengikut sistem beriman oleh ulama yang lain, membawa bentuk yang berbeza daripada kita. Contoh, ada orang beriman mengikut sistem iman yang dibawa oleh ulama-ulama Syiah. Boleh faham jemaah sekalian? Lain dah. Lain cara dia. Ada yang maknanya beriman cara Syiah. Ada yang beriman cara, cara tu, apa nama tu dekat Nahoda tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadiani. Qadiani. Satu hal lagi tu. Jadi sudah saya buat besar. Qadiani bukan ajaran Islam. Dia tak kisah Selamba aje. Dia ada markas dia sendiri. Kan? Abang Syekh 3 tingkat besar kan? Besar. Baitul Salam. Dengan masjid Kampung Nahoda dekat je, dalam 50 meter ya. Sana orang sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat kat sini. Dia cara dia. Dia takkan campur. Tu kata dia lain. Syiah cara Syiah, Qadiani cara Qadiani. Ayapin cara Ayapin dulu. Dia macam-macam, dia bawa cara dia. Dia percaya tapi cara dia, maka amalan dia itu mengikut kepercayaan dia. Hari ni ada apa nama? Ada milah Abraham, cara dia. Dia percaya cara lain dia buat dengan sebagai amal ibadah. Dan lain-lain jemaah sekalian, ada sampai hari ni sampai ada Wahabi dan sebagainya. Kenapa demikian? Nak bincang panjang lah. Tapi saya nak sebut beberapa lama tadi bahawa itulah beberapa contoh corak keimanan yang wujud atas muka bumi ini. Termasuk yang tak bagi nama, tapi dia ada corak dia sendiri. Liberal, bukan nama khusus, nama umum. Dia terbuka, fahaman liberal. Akhirnya menatijahkan cara hidup konon-konon beriman tapi salah. Saya sebut tadi kan, mentega terbang tu, itu yang viral sekarang. Ada orang buat filem tentang butterfly. Mentega terbang tu butterfly lah. Kisah rama-rama warna putih yang digambarkan sebagai rama-rama itu sebagai ibu kepada watak dalam filem berkenaan. Ibu dia dah meninggal, roh dia lahir semula dalam bentuk rama-rama. Best betul lah. Jadi rama-rama tak kena, tak masuk neraka, tak ada. Rama-rama itu cara dia faham gitu. Dia nak gambarkan gitu. Jadi ini semua ni saya sebutkan begini untuk kita faham bahawa ada pelbagai jenis fahaman. Dan semua itu mengikut mereka yang mempersembahkan cara faham tadi, cara beriman tadi kepada pengikut-pengikutnya. Dan yang percaya dia ikutlah. Dengan apa yang mereka faham tu, mereka percaya, mereka ikut. Jadi bila dah ikut tu, kita nak perbetulkan cukup payah. Tuan-tuan, kita nak berbetulkan orang Syiah, nak kata dia salah, kita betul, dia bahas balik. Siapa yang betul, siapa yang salah sebenarnya? Kami yang betul Syiah, kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah tu salah. Dah pening kita. Wahabi pun sama, Milah Abraham pun sama, Ayapin pun sama, Haji Kohar Rasul Umat Melayu pun sama, Qadiani pun sama. Banyak lagi jemaah sekalian bersepah atas muka bumi ini. Faham aliran keimanan yang pelbagai. Jadi kita nak sebutkan bahawa orang awam ini beriman dengan mengikut semua tu.
Jadi kita nak cerita soal kita mengikut beriman tadi dalam ikutan yang tepat yang akan selamatkan kita daripada neraka di akhirat besok. Maka situ tempat kita kena tahu. Nak kena mengaji. Betul ke ikut ni? Ikut Syiah. Ending besok syurga ke neraka. Gitu. Ikut Qadiani, esok syurga ke neraka. Itu persoalan besar kita. Jangan fikir sekarang seronok. Nampak macam yang mana mudah tu kita follow, kita ikut. Kenapa orang ikut Qadiani contoh? Bagi dia ada kelebihan dia. Dunia sama orang ikut Syiah. Iman juga cara Syiah. Kenapa ikut Syiah? Ikut Syiah bagus. Pasal apa? Bila ikut Syiah boleh nikah mut'ah. Kahwin kontrak. Ikut masa. Ada masa dia. Berapa lama? Setahun. Kontrak setahun. Nikah kontrak. Seronok. Seronok. Cara dia. Habis kontrak, habis terbatal nikah. Macam tu. Itu fahaman dia, pegangan dia. Yang terbit daripada keimanan dia yang salah tadi. Bermaksud bahawa pada jemaah sekalian, kita nak bagi faham bahawa kita tak nak mengikut iman yang salah tadi. Jadi bila kita bincang soal iman taklidi yang disebut oleh Imam Ghazali ini, bahawa kita nak mengikut ulama-ulama yang membawa jalan beragama, jalan keimanan yang tepat sampai akhirnya kita selamat ke syurga di akhirat besok. Gitu yang kita nak. Maka para jemaah sekalian, dalam kata mudah, kita yang dah berada dalam kelompok Ahlussunnah wal Jemaah ini, untuk kita berada biar benar-benar dalam kelompok ini, tugas kita kena bagi faham. Kena mengaji, ambil masa belajar untuk faham ketepatan, kebenaran, ketulinan Ahlussunnah wal Jemaah. Kajilah kitab-kitab, belajarlah. Tak belajar tak tahu. Bila tak belajar tak tahu, akhirnya orang bawa satu fahaman lain, kita akan ikut. Sebab apa? Kita pun tak tahu kita ikut apa. Boleh faham jemaah sekalian? Itu jadi masalah tu. Persoalan besar gini. Kenapa ada orang berpaling asal mula Ahlussunnah wal Jemaah, kemudian masuk Syiah, kemudian masuk Qadiani? Contoh, sebab apa? Sebab mereka pun tak faham sebenarnya Ahlussunnah wal Jemaah itu apa. Tak faham. Kenapa tak faham? Sebab tak mengaji, tak belajar. Kenapa tak belajar? Malah pergi surau masjid. Tak belajar. Rasa dah pandai. Dia pandai tu amalan, ibadah. Tak pandai soal asas keimanan. Pergi ngaji kitab tauhid, kitab akidah, biar faham dulu. Situ tugas kita orang beriman, yang beriman cara taklidi, cara mengikut kepada tutuk guru kita yang membawa jalan kaedah keimanan yang tepat. Kemudian tugas kita, kata Imam Ghazali, menetap terus di atas keimanan itu sampai kita mati. Selesai. Maknanya sementara hidup ni, menunggu mati, tugas kita tuan-tuan ialah kukuhkan faham tentang Ahlussunnah wal Jemaah. Jangan cari peluang, cari masa nak pertikaian Ahlussunnah. Itu jadi masalah tu. Dia pertikai. Maksud sebut tuan-tuan sekalian, kenapa timbul sebagai contoh fahaman Wahabi yang digembang-gemburkan sekarang, orang cukup marah dan sebagainya. Mereka ni bergerak dengan mempertikai. Itu tak kena, ini salah, itu bid'ah. Siapa pertikai? Dia pertikai ulama Islam, ulama yang membawa cara beriman dan juga beramal yang telah pun sampai kepada kita pada hari ini. Ulama ni ulama Islam, ulama yang hidup pada zaman yang sangat rapat dengan kerasulan Nabi SAW. Aura kerasulan itu masih kuat lagi. Ulama zaman itu yang mencorakkan jalan kehidupan beragama ini. Bagi mereka ada kesilapan sebab mereka cari silap. Contoh tuan-tuan sekalian, contoh. Saya mengajar banyak kitab Imam Ghazali. Bila baca artikel, tulisan-tulisan mereka yang tak setuju, dia boleh sebut, dia kata apa? Imam Ghazali pun nulis dalam tulisannya, dalam kitabnya ada juga memetik hadis-hadis dhaif dan sebagainya. Dicari salah. Memang akan jumpa salah. Sebab apa? Kita akui Imam Ghazali pun manusia biasa. Dia bukan rasul, dia bukan sahabat. Dia ulama yang lahir kemudian. Imam Ghazali meninggal pada tahun 1111. Dia kemudian dah. Jadi dia buat silap, kita akui ya. Tapi silap dia dikala betul je sangat banyak. Imam Ghazali mengarang 300 sebuah kitab.
dalam usia meninggalnya 53 tahun. Kita ngaji kitab pun tak habis biji, tapi nak bercakap, nak condemn Imam Ghazali. Itu yang bagian Imam Ghazali. Imam Syafi'i pun ada yang petikai, Imam Syafi'i tak betul. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i suruh bawa kunut dalam sembahyang subuh. Dia cari yang salah. Kenapa tak cari yang betul? Yang betul banyak lagi. Jadi akhirnya mereka saling bertelagah, tak setuju dan sebagainya. Itu menimbulkan fahaman-fahaman baru yang menentang fahaman sedia ada, yang akan merosakkan akidah. Kita taklidi kena ikut. Gitu. Sami'na wa ata'na. Yakini bahawa ulama-ulama ini dipelihara oleh Allah dalam hayat mereka sewaktu mereka mengkaji cara beragama, akidah dan juga ibadahnya, untuk diwariskan kepada kita ummah yang lahir kemudian, agar selamat hidup kita daripada cabaran dunia yang kemudian itu. Sebab zaman mereka, jemaah sekalian, zaman yang penuh dengan kebaikan. Kita hidup zaman yang penuh dengan kecelaruan, kucak-kacir, rosak lebih banyak daripada yang tak rosak. Jadi kita yang takut ini, ikut tu lebih baik. Selamat insya-Allah. Boleh faham jemaah sekalian? Kalau kita petikai, kita cuba nak repair dengan faham kita, kita akan berdepan dengan masalah. Contoh, mekanik, engineer je pun buat motor, buat kereta, comel dah, elok dah. Dapat kawan kita di repair, ditukar, dimodify. Memang masalah. Accident manjang. Pasal apa? Dah kita berani pergi tukar, pasal apa? Orang dah buat dah okey dah, tu okey lah, cukup lah. Kita kata tak boleh, tayar ni kecil, nak tukar tayar besar, ada gini-gini dan sebagainya, tukar exhaust kan, dan lain-lain. Cari nahas, cari masalah lah tu. Sebab apa? Sebab engineer yang buat kerja tu, dia bukan sembang kedai kopi. Dia study tinggi, dia belajar banyak, belajar tinggi, dia faham lain, ilmu dia tinggi, kemahiran dia luar biasa. Dia buat tu perkara yang terbaik untuk kita. Kita nak selamat, ikutlah cara dia, gunalah sebaiknya. Tapi kalau kita duk tukar, duk adjust sana sini, kita cari mahal, cari masalah. Itu contoh dengan benda. Sama dengan beragama para jemaah sekalian. Kalau duk asyik tukar-tukar, duk pening, duk kaji, duk fikir, belajar, kaji perkara untuk kita pertikai masalah. Jadi kita belajar, contoh anak-anak belajar, berkitab, banyak kitab. Kenapa belajar? Sebab nak bagi kukuhkan faham. Yakinkan diri masing-masing kepada fahaman yang sedia ada, agar selamat insya-Allah sampai kita mati. Hidup tak lama tuan sekian, sekejap je. Sekejap saja. Biar tepat jalan hidup kita. Hari ni umat akhir zaman, hidup kita tak lama, 60-an paling lama, 70-an paling lama, balik kepada Allah. Sahabat saya sebulan lepas meninggal dunia pada usia 48 tahun. Sahabat yang saya kenal lah, bukan rapat tapi kenal. Nak sebutnya bahawa dalam keadaan berkira-kira, banyak benda belum buat, konon-konon macam biasalah. InsyaAllah nak jadi orang yang faham agama, nak belajar, nak mengaji. Lepas pencing, tak sempat lah tuan-tuan, tak sempat. Pencing jauh lagi. Pencing tempat kerja lama saya dulu 60 tahun umur pencing. Hamba Allah ni meninggal 48 tahun. Lagi 12 tahun nak pencin, dah meninggal dah. Mana wawasan pencin baru nak belajar agama. Pening di situ je. Faham Jadi kita ni jangan begitu. Nak bagi faham, nak kukuhkan keimanan, cara taklidi, terus cari masa untuk belajar. Jangan berkira sangat. Jangan berkira sangat. Jadi ambil masa, kesempatan, datanglah ke surau, mengajilah. Banyak pengajian di sini insya-Allah. Jangan rasa kita dah pandai. Salah pada jemaah sekalian. Pandai itu bisikan iblis. Tak apalah, kau dah pandai dah, duduk rumah je lah. Pergi surau pun, pergi semayang je, lepas tu balik. Kuliah jangan dengar. Tu budak-budak atas hafiz je. Dia budak-budak tak pandai lagi. Ni memang kena lipat ke iblis. Kita bukan pandai apa pun. Datanglah belajar untuk kita benar-benar tepat beragama, beriman, biar selamat di akhirat besok. Ni cakap ni untuk diri saya jugalah jemaah sekalian, biar kita faham dengan sebenar-benar faham insya-Allah. Boleh. Itu cara kita iman taklidi. Maka para jemaah sekalian, kalau demikian cara saya ulang balik, kata Imam Ghazali rahimahullah, insya-Allah kita akan selamatlah.
nak risau apa dah, sebab jalan hidup beriman kita telah pun kita yakini dan kita ikut dengan tepat tanpa rasa ragu-ragu. Datang bisikan iblis pun kita tenang, kita okey, kita kata apa, tak ada, tak terima. Sedih jemaah sekalian, sedih bila kita ada kenal orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, tiba-tiba tahu-tahu alah dah tukar channel dah, kan? Dulu disama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, tiba-tiba dia milah Abraham. Alamak, Masya Allah, sedihnya. Gitu contoh. Na'udzubillah. Tahu-tahu dah jadi lain, Qadiani. Na'udzubillah. Saya jemaah sekalian, ada seorang jemaah yang belajar dengan saya di Ulu Yam. Dia ada seorang sahabat yang tegar dengan Qadiani. Siap nak bergaduh dengan dia pasal nak pertahankan keqadianian dia tu. Siap dia kata, kamu ni sesat sebab tak ikut Qadiani. Oh sudah, dia kata. Tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata, susahlah kalau orang tak faham ni, tak faham apa yang dibawa tu. Mana dia faham cara yang salah, orang lain semua tak betul. Dia faham cara dia lah. Kita kata kalau ini tak betul, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah tak betul. Pening. Nak bertekak, nak bergaduh. Tuan-tuan, puan-puan, pada jemaah sekalian, minta mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah kekalkan kita pada keimanan yang tepat. Kan? Sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta dengan Allah Ta'ala. Begitu pada jemaah sekalian. Jadi iman taklidi itu iman asas, iman yang paling mudah, dengan cara mengikut sahaja sampai kita mati, insya-Allah kita akan selamat. Selamat di sini yang dibincang oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala untuk apa? Untuk kita selamat di akhirat besok, boleh masuk syurga. Hatta walau sekalipun kita kembali kepada Allah dalam alam akhirat dengan dosa. Sebab apa? Dosa yang banyak akan dimasukkan ke neraka. Tetapi adanya iman, walaupun senipis kulit bawang tadi dengan cara taklidi, akan melayakkan kita masuk syurga akhirnya. Kita bimbang, takut je makskan, rasa beriman tapi mati tak beriman. Itu paling takut. Na'udzubillah. Rasa beriman tak beriman pun sebenarnya, na'udzubillah. Su'ul khatimah. Yang tu je makskan, nampak elok macam mana pun di akhirat besok tak akan dapat syurga. Ke neraka dengan sebab dosa, dan tanpa iman tadi dia abadi di situ selama-lamanya. Na'udzubillah. Inilah penipuan, tertipunya orang beriman, cara yang paling menakutkan pada jemaah sekalian. Rasa beriman tapi tak beriman, na'udzubillah. Jadi seulang balik, kita yang beriman ini kukuhkan iman kita. Belajar demi belajar, faham demi faham, insya-Allah tak lama sepanjang hayat kita ini untuk kita kekal beriman begitu sampailah kita hembuskan nafas yang terakhir dalam keimanan yang tepat, insya-Allah. Maka di akhirat besok akan dapat syurga juga akhirnya, walaupun syurga di peringkat, di tingkatan yang paling biasa-biasa, paling rendah. Apa tuan-tuan sekalian? Dah syurga dah. Gitu. Nak impian yang tinggi-tinggi, fahamlah kita ni siapa, bukan ulama pun, kita biasa-biasa. Maka kita dapat syurga pun satu nikmat yang sangat besar pada jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali rahimahullah mempersembahkan kepada kita tentang iman kasyfi. Iman kasyfi ni iman menerusi pandangan mata hati, kasyaf. Mana berimannya mereka dengan satu keyakinan yang luar biasa, yang tak macam kita orang awam. Kita mengikut. Ikut siapa? Ikut tutuk guru yang membawakan cara beriman tadi, yang mana mereka tu sendiri pula beriman dengan cara kasyfi. Kasyaf. Hati mereka tembus. Melihat itu bukan macam kita. Contoh kata Imam Ghazali rahimahullah, orang-orang yang iman kasyfi ini mereka hidup sebagai muqarrabin. Apa muqarrabin? Orang yang rapat hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan sebab yakin mereka, percaya mereka, dan ibadat mereka sangat-sangat luar biasa sebagai pembuktian penyerahan diri kepada Allah, percaya pada Allah. Kita selalu dengar contoh kan bagaimana hebatnya iman yang ada pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ibadah pun luar biasa. Tertanam melekat tombak di kaki, nak cabut tombak itu dengan ketikanya beliau sedang solat baru boleh. Sebab apa? Dia punya lekat rapat dengan Allah Ta'ala tu, nikmat berhubung dengan Allah Ta'ala. Waktu ibadah tu dilupa dah segala yang lain. Sakit tak rasa. Tombak lekat di kaki. Kita jangan sembang pasal tombak.
Nyamuk seko pun dah gelisah dah kan. Nyamuk seko. Sampai boleh tumbang tengah sembahyang. Duk pusing kaki pasal apa? Nyamuk gigit. Gatal. Gatal lain macam. Gatal. Baru nyamuk seko. Tahap iman kita dan ibadah kita. Jadi nak sebut tadi jemaah sekalian, kita bukan muqarrabin lah. Siapa muqarrabin? Orang-orang yang macam itulah. Ulama-ulama yang luar biasa hebat dan sebagainya. Juga mereka itu digelar sebagai arifin. Apa arifin? Orang yang sangat arif. Luar biasa arif. Luar biasa tahu tentang ma'rifatullah. Dikenal Allah tu kenal lain macam. Kenal mereka tak macam kenal kita. Kita kenal Allah tak? Kenal Allah. Tahu Allah? Allah tahu. Tapi faham macam mana? Tak sama macam faham para ulama. Yang disebut sebagai arifin tu. Jadi yang itulah mereka digelar sebagai orang-orang yang yang hidup dalam beragama ini, beriman ini dengan cara iman kasfi, iman yang luar biasa, yang tidak sebagaimana kita lah. Maka mereka itu para jemaah sekalian juga akan ke syurga tentu sekali di akhirat besok, dan mereka itu berbeza dengan orang yang beriman cara taklidi mengikut. Sebab apa? Tempat mereka di syurga di tempat yang luar biasa hebat. Syurga dah hebat dah, tapi mereka di tempat yang luar biasa hebat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan lebih awal ke syurga berbanding dengan orang-orang yang taklidi tadi. Sebab apa? Mereka membawa hidup yang jelas beriman kepada Allah, ibadat mereka pun ibadat yang rapat dengan Allah. Maka mereka, tuan-tuan puan-puan pada jemaah sekalian, kebarangkalian membawa dosa sampai ke alam akhirat sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Maka syurga cepatlah bagi mereka. Dosa tak banyak. Kita dosa banyak, maka kena habis dulu dosa, barulah kita akan dipindahkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kisahnya tentang dua jenis iman oleh orang yang beriman di atas muka bumi ini, yang kedua-duanya akan melayakkan mereka untuk masuk syurga di akhirat besok. InsyaAllah kita nak gitulah. Tak dapat kasfi, kita teruskan dengan taklidi sampai kita mati insyaAllah. Pertahankan iman, sebenar-benar beriman, biar faham, sebenar-benar faham. Kita belajar sungguh-sungguh untuk apa? Kekal kefahaman sampai kita mati. Jangan izinkan ancaman-ancaman iman yang banyak hari ini jemaah sekalian menguasai diri kita. Terutama saya ulang sebut, fahaman liberal yang sangat mengganggu iman kita pada jemaah sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, pada jemaah sekalian, anak tahfiz sekalian, kita tak rasa cabaran ujian keimanan. Sebab kita berada dalam kelompok yang alhamdulillah dijaga oleh Allah. Kita dah istiqamah begini, Allah Ta'ala jaga insya-Allah. Tapi orang awam yang tak macam kita sangat terdedah kepada kerosakan iman. Saya buat contoh sikit lagi jemaah sekalian. Benar-benar berlaku. Contoh ni nak beritahu cerita, tapi berlaku sungguh. Salah seorang anak murid isteri saya, sekolah tu di Rawang tu, SMK Tun Perak Rawang, sebut nama sekolah. Ada budak sekolah tanya isteri saya, "Cikgu, saya nak masuk Kristian sekejap boleh?" Sekejap je nak try 2 minggu. Masa kata Allah, tak tahu nak cakap apa. Tampar kan jadi polis. Geram punya pasal kan. Tapi nak sebutkan bahawa itulah hari ni budak-budak remaja kita, dia kan tahu apa. Nak sebut dengan bahawa kenapa dia boleh cakap macam tu? Sebab bagi dia tak ada apa, tak salah apa pun. Inilah hakikat kehidupan. Lepas tu pagi saya lah, maaf sebut tuan-tuan yang filem yang viral orang duk petikai, duk bercakap hari ni, Mentega Terbang tu, itu sebenarnya bukan cerita ataupun filem yang dibuat untuk menghina kita. Ini pandangan saya. Tetapi dibuat oleh mereka yang berfahaman liberal untuk beritahu kepada khalayak bahawa itulah sebenarnya waqi', hakikat orang Islam di Malaysia. Itulah fahaman mereka. Bukan kerti apa pun. Islam pada mereka cuma pada nama. Kan? Nama dan juga ritual tertentu. Ramadan, puasa, Syawal, raya. Sebab apa? Islam. Itu je lah. Lain tak ada. Solat tak. Aurat tak jaga. Ada gitu. Itu hakikatnya. Jadi kita nak marah. Marah tak ada kesudahan. Betul hari ni orang berani buat kerja, buat program, jom pergi gereja. Pada saya itu perli-perli sebenarnya pada kita. Perli yang sangat-sangat dalam. Sebab apa? Nak beritahu bahawa kamu tak pergi gereja pun tak apa, perangai dah macam orang gereja dah. Sebab apa?
Suruh apa tak pergi? Tak datang surah masjid pun. Lepas tu orang ajak pergi gereja. Itu ceritanya. Hakikatnya para jemaah sekalian. Maknanya kita yang ada masalah. Mana non-Muslim cuma nak beritahu ini masalah kamu. Gitu. Ini masalah kamu. Yang kamu tu siapa? Orang Islam yang mengaku beriman tapi iman mereka rapuh. Retak menanti belah. Fragile. Gitu para jemaah sekalian. Iman yang sangat-sangat kritikal. Terdedah kepada liberal, fahaman liberal dan sebagainya para jemaah sekalian. Jadi kita yang duduk dalam keadaan begini tak rasa sangat sebab tak terdedah kepada demikian, tapi hakikatnya pada jemaah sekalian di luar sana, di luar pada kita sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itu saya ulang balik, kita kena paut masyarakat diri kita khasnya jemaah sekalian untuk kekal dalam keadaan iman taklidi. Ikut ulama-ulama sampai ke akhir. Sebab apa? Ulama lah tempat kita berpaut. Tapi kalau ulama jadikan tempat kita bergaduh, masalah besar. Hari ni gitu. Ulama tempat bergaduh, ulama diserang, ulama dicaci maki, ulama ditohmah, ulama diperli, ulama difitnah. Macam mana nak yang selamat? Sedangkan mereka tempat kita berpaut untuk selamat hidup, berakidah, beriman sampai kita mati. Situ jemaah sekian. Wallahu taala wa'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk sedikit kupasan tentang tajuk yang disebutkan tadi, itu darjat kebahagiaan ataupun darjat dalam kehidupan di syurga sesuai dengan darjat keimanan yang kita bawa di atas muka bumi ini. Wallahu ta'ala wa'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya yang bercakap ini dalam memahami perkara ataupun tarbiyah Imam Ghazali, juga pada jemaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dan iman kita daripada tergelincir di saat-saat kita berada pada zaman yang penuh dengan ancaman kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa'lam. Mohon maaf anda bicara ini bicara yang silap, kelemahan saya. Namun ada kebaikan yang pada jemaah sekalian dapat, kembalikan ucapan syukur yang paling banyak, terima kasih yang paling banyak kepada Allah Taala yang berikan faham kepada kita. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kita dengan segala yang terbaik sampailah ke saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di akhir juga saya nak mengucapkan kepada jemaah sekalian salam Ramadan, salam ihya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, insya-Allah, dalam hayat kita, dengan harapan kita berakhir Ramadan kita dapat anak kunci syurga. Mudah-mudahan, insya-Allah, para jemaah sekalian. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.